Hello semua, salam sejahtera bersama dengan saya Natasha Syamin dalam Cinema #IniCinemaku. Baiklah, seperti biasa Tasha akan membawakan kepada anda selama setengah jam. Kita akan beri info-info yang menarik mengenai dunia hiburan dalam negara dan luar negara. Tasha dengar ada drama terbaru di Astro Citra yang berkisahkan tentang penyakit mental. Dan drama tersebut dilakonkan oleh pelakon-pelakon hebat seperti Shirley Melis dan juga Faizal Hussein. Jadi sekarang ni kita nak tahu lebih lanjut lagi mengenai drama yang berjudul Air Tanggang. Jom kita saksikan. Bagaimana jadinya apabila seorang ibu mendera anaknya bagi dipergunakan untuk meraih simpati, duit dan membalas dendam? Dan bagaimana pula dengan konsep derhaka serta batas kepatuhan seorang anak? Diinspirasi daripada realiti konflik kekeluargaan, Air Tanggang merupakan cetusan pengarah Wan Hasliza Wan Zainuddin yang meneroka subjek ini menerusi genre drama jenayah keluarga yang menekankan penderaan terhadap seorang anak oleh ibunya yang menghidap penyakit Munchausen syndrome by proxy. Air Tanggang ni dia sebenarnya actually is a drama about family gone wrong lah. How we got the idea sebenarnya we actually like to, macam saya sendiri saya suka tengok cerita macam talk show dekat US. So one of the talk shows that we watched was actually Dr. Phil. One of the guests of the talk show tu is a person called Gypsy Rose Blanchard, merupakan seorang mangsa kepada pesakit Munchausen disease by proxy, di mana Gypsy Rose ni dia terkenal kat US pasal dia bunuh mak dia lah. Because of this talk show ni, we decided to do more research. Kami dengan saya punya team writers kan, and then we came up dengan the story about Munchausen disease by proxy ni lah. Digarap oleh Wan Hasliza bersama Wan Alauddin Wan Zainuddin dan Rashidi Isha bagi mengisi slot Astro Originals mulai 13 September lalu. Menerusi saluran Astro Citra, drama premium 12 episod ini diinspirasi oleh satu kes pembunuhan di Amerika Syarikat pada tahun 2015. Diinspirasikan oleh Gypsy Rose Blanchard ni, but it's actually something different kerana my team of writers yang is actually terdiri daripada Syakirin Supardi, even Wan Alauddin. We did some research and we did more research, dan dia adalah satu kompilasi daripada pesakit-pesakit Munchausen disease by proxy yang popular lah. Macam Munchausen disease ni, dia adalah sekiranya pesakit dia suka berpura-pura sakit untuk meraih perhatian. Tapi kalau by proxy ni, sakit dia adalah orang yang suka mendera orang untuk meraih perhatian ataupun duit. So there's a difference lah between by proxy dengan Munchausen disease saja. So I think it's good that we were quite surprised that Astro wanted to pick up the story lah. So we're very happy lah, alhamdulillah lah. Air Tanggang bermula dengan pendedahan Erma, seorang influencer, mengenai anaknya Khalil Ryan atau K yang hanya ada 6 bulan untuk hidup kerana menghidap bara. Rahmat, ayah K yang sukar mendekati anaknya selepas dia dan Erma bercerai, menghadiahkan telefon bimbit secara senyap-senyap. Ia kemudian mempertemukan K dengan 2 rakan dalam talian dan mereka menubuhkan kumpulan grup chat bernama Air Tanggang. Kala mereka dapat menghidu tindakan Erma memalsukan penyakit K dan cuba membunuh anaknya sendiri, remaja ini membuat rancangan untuk menyelamatkan K, namun malangnya memakan diri. Faizal Hussein antara tonggak Air Tanggang bersama Sherry Melis, Danish Hazriq, Nadir Nasa dan Emma Sofia. Rahmat ni seorang pegawai kerajaan yang mana dia suami kepada Erma. Jadi bila dia berpisah dengan Erma ni kerana tak sehaluan, tapi dia tetap ayah yang penyayang lah selalu dengan anak dia. Tapi ditolak secara halus oleh bekas isteri dia. Kemudian dia percaya saja alasan-alasan yang diberikan oleh bekas isteri dia, sehinggalah dia tahu perangai sebenar isterinya disebabkan penyakit ni. Yang menyebabkan saya menerima tawaran ni tentang subjek matter yang nak disampaikan kepada masyarakat tentang penyakit Munchausen syndrome by proxy ni. Ramai rakyat Malaysia tak sedar lagi. Dia cakap tadi kurang pendedahan, tetapi apabila KL Motion menulis untuk menjadikan cerita ni sebagai 12 episod, saya rasa ini satu projek yang bagus kerana cerita ni memang totally out of the box, subjek matter yang baru yang orang yang tak tahu. Disebabkan kita pun sekarang ni kita hidup dengan social media yang keterlaluan, jadi semua user memang mengharapkan like and view and all that. Jadi cerita ni memang interesting lah bila digarap dan menjadi satu mesej yang baik. Akui Nadir pula, beliau awalnya berbelah bagi untuk menyertai barisan utama Air Tanggang.
Ai Tanggang ni dia memang 100% lain daripada projek GSPM, and cerita pun lain, storyline pun lain, nak bawa create karakter pun lain. I go for casting. First time saya dapat tu pun saya rasa macam 50-50 untuk nak berlakon dalam cerita Ai Tanggang ni, sebab the storyline is very interesting, tapi watak yang Nadia nak kena pegang ni as a newcomer, I think it's very heavy for me. As a new actor, I take all the challenge. I think it's a very interesting 2 months journey saya berlakon dengan team KL Motion. Saya memegang watak sebagai Syafiq Hambali. So Syafiq Hambali ni dia adalah anak sulung kepada ramai adik-beradik, dan dia 16 tahun, dia tidak bersekolah, dia kerja untuk mencari makan untuk dia punya adik-beradik. Boleh dikatakan orang susah lah. Kalau anda nak tahu, drama tersebut dah pun ditayangkan pada 13 September yang lalu. Jadi kepada anda yang nak tahu lebih lanjut lagi mengenai drama tersebut, jangan lupa untuk saksikan sendiri. Tak payahlah nak bagi tahu macam mana caranya ya. Senang je pergi ke Astro, cari dan tonton sendiri. Okey, ayuh kita ke segmen fakta, di mana minggu lepas Tasha dah bawakan kepada anda seorang pelakon veteran yang sering mengeluarkan air mata, bawa watak-watak sedih. Dan minggu ini Tasha bawakan kepada anda seorang pelakon yang bawa watak apa tu? Watak antagonis, di mana beliau bawa watak sebagai seorang ibu tiri yang garang. Tak lain tak bukan, jom kita bersama dengan Allahyarhamah Siti Tanjung Perak. Jom kita saksikan. Siti Sundari binti Samad, lebih dikenali dengan nama Siti Tanjung Perak, pelakon terkenal sekitar tahun 1950-an hingga 1970-an. Dilahirkan di Pulau Wasi Bugis, Sulawesi, Indonesia. Mula bergiat dalam dunia pentas bangsawan pada tahun 1927 di Pulau Borneo. Pada ketika itu, beliau terkenal sebagai pelakon bangsawan yang tercantik sehingga beliau diberi gelaran Seri Panggung. Pada tahun 1947, Allahyarhamah Siti Tanjung Perak melangkah ke dunia perfilman. Filem pertama beliau ialah Seruan Merdeka, manakala filem yang kedua pula ialah Singapura di Waktu Malam. Namanya ditukar oleh para peminatnya kepada Siti Tanjung Perak disebabkan beliau terkenal menyanyikan lagu yang berjudul Tanjung Perak. Di hujung tahun 50-an, beliau telah berhijrah ke Cathay Keris dari Shaw Brothers. Beliau merupakan primadona yang serba boleh. Beliau berjaya membawakan pelbagai watak, terutamanya watak antagonis. Selain berlakon, beliau juga boleh menari, menyanyi dan berlawak. 2 orang anak perempuannya, Supatri dan Zairana Abdul Ghani, juga mengikut jejak langkahnya berlakon. Dunia perfilman telah kehilangan primadona serba boleh dan berbakat ini pada 6 Ogos 1992 pada usianya 78 tahun di Singapura. Al-Fatihah. Dan sekarang pun kita tengok dah lebih daripada setengah daripada pawagam yang ada pun dah lumpuh. Tapi secara peribadi saya tak nampak ada masa depan ke pawagam. Pegaya. 2 tahun ini, pandemik COVID-19 memaksa ramai penerbit filem berkalih antaranya ke Astro First dan platform penseriman untuk mengelak naskah terperam selain mendapatkan kembali modal yang dikeluarkan. Kala berita pawagam dibenarkan membuka semula pintunya bermula 9 September 2021. Keizinan itu yang diusahakan Tan Sri Anwar Musa sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia yang baru mungkin menggembirakan kaki wayang. Namun, mengapa ada penerbit sebaliknya skeptikal? Sejauh manakah relevannya sinema lagi untuk kelangsungan filem tempatan? Dendam Kesuma, sebuah filem suspense mistik mendahului senarai filem tempatan selepas dijadual menemui audiens pada 4 November kelak. Pengarah dan juga pelakon utamanya, Jeff Rizal, melihat beliau tiada pilihan kecuali membawa filem terbitan Rich Media Plus itu ke pawagam. Selepas 4 kali tertangguhnya dengan Kesuma ke pawagam, saya rasa saya tiada pilihan lain kecuali ke pawagam dalam masa secepat yang mungkin. Ini kerana lebih lama filem tersebut diperam, pada pendapat saya nilai filem tersebut akan lebih susut. Ini kerana kemajuan teknikal, cara penggambaran, teknologi, kamera dan sebagainya akan terus ke hadapan konteks survival film. Pawagam bukan saja relevan, tapi pada pendapat saya pawagam merupakan salah satu faktor utama, punca utama bagi penerbit mendapatkan balik modal mereka dan mengaut keuntungan. Ini kerana dengan mempamerkan filem mereka di pawagam, filem tersebut dapat dikongsikan dengan pelbagai masyarakat. Di mana apabila sesuatu karya masuk ke Netflix, tidak semua orang mempunyai Netflix ataupun tidak semua orang mempunyai Astro
first. Jadi pendapat saya, pawagam lah adalah merupakan satu solusi yang utama bagi mendapatkan balik modal. Kehidupan norma baru disebabkan pandemik COVID-19, bagaimanapun menurut penerbit dan pelakon terkenal, Datuk Roshamno turut mengubah kebergantungan penerbit dan juga audiens kepada pawagam. Kita tengok daripada 100 lebih pawagam, sekarang ni kita boleh ada lebih kurang dalam 70 pawagam. Dan ini juga akan menggugat dari segi kutipan kalau filem-filem tempatan ditayangkan. Tetapi kita harus melihat juga bahawa apabila berlaku COVID-19 dan kita berada dalam satu fasa yang selama 2 tahun dia tergantung begitu saja, dan ini merubah kehidupan manusia di mana COVID-19 mengubah menjadikan new normal kehidupan. Dan saya melihat bahawa panggung digital memainkan peranan yang begitu besar sekarang. Sebab tu kita tengok international film ataupun Hollywood apa semua, dia orang dah mula ke digital film. Dan saya lihat kebanyakan penonton-penonton kita, dia orang banyak memilih digital punya panggung wayang. Netflix contoh-contoh tentulah kan, untuk mereka menonton filem-filem. Dan ini saya rasa akan menggugat pasaran filem tempatan di pawagam-pawagam yang ada. Saya tak nampak berapa lama pawagam di negara ini boleh bertahan kerana satu perubahan cuaca menonton di kalangan rakyat Malaysia. Bila 2 tahun disajikan dengan satu platform yang baru, mungkin ini akan menjadi satu benda yang baru, menjadi satu tempat yang baru untuk menonton filem-filem. Pandemik ini juga, kata Rosham, memaksa pemain industri untuk bekerja lebih keras bagi memikat audiens. Cara bagaimana untuk kita menerbitkan filem di pawagam ini, kita harus mempunyai satu saingan yang begitu kuat kerana selama 2 tahun kita disajikan dengan filem-filem international di platform-platform OTT khasnya. Ini membuatkan masyarakat penonton itu sudah melihat cara pembikinan filem yang berbeza, segi penceritaan, lakonan, everything nampak berbeza. Nampaknya selepas COVID ni, pemain-pemain kita nampaknya harus bertungkul lumus untuk menghasilkan filem yang standardnya lebih kepada apa yang disajikan selama 2 tahun masa pandemik. Di sebalik percambahan platform digital, Jeff melihat ia belum berupaya menyaingi pawagam dalam konteks kelangsungan filem tanah air. Platform streaming tidak cukup untuk industri filem tempatan survive. Ini kerana bayaran yang ditawarkan kepada penerbit untuk filem-filem tempatan agak terhad dan penontonnya juga agak terhad. Di mana apabila kita ke pawagam itu, market kita akan lebih meluas. Justru dengan itu, kalau filem Malaysia tempatan ke streaming, saya tidak rasa modal yang dikeluarkan bagi sebuah projek tersebut akan berjangkau lebih daripada 1 juta kerana kutipan di streaming nyata sekali tidak pernah melampaui kutipan di pawagam. Masih dengan pandangannya, Rosham mempertahankan bahawa perlunya pemain industri beralih ke platform digital sebagai sinema baru. Ia melihat secara peribadi pawagam di Malaysia mungkin akan lumpuh kerana kita tengok hari ini filem-filem daripada luar pun dah mula berkurangan dan banyak filem-filem luar ditayangkan di OTT, dan filem di Malaysia pun kalau ada pun yang menunggu tayangan, tetapi selepas itu mungkin akan ada satu ruang yang kosong yang begitu berpanjangan, dan ini juga akan melumpuhkan pawagam kerana kita tahu hasil kutipan daripada pawagam pun memang banyak juga bergantung pada filem tempatan. Apabila filem-filem yang ada sekarang ni menunggu tayangan, kita tengok, kita sedar bahawa hari ini tidak ada filem yang membuat penggambaran. Apa akan jadi 6 bulan akan datang? Pawagam kemungkinan akan lumpuh, dan sekarang pun kita tengok dah lebih daripada setengah daripada pawagam yang ada pun dah lumpuh. Tapi secara peribadi saya tak nampak ada masa depan untuk pawagam. Welcome back to Cinema, #ini Cinemaku. Okey, kita masih lagi berada di musim pandemik ini. Ramai yang terjejas, lagi-lagi para penggiat seni dan juga pawagam-pawagam. Walaupun pawagam sudah mula beroperasi, namun sinar untuk sebuah filem itu untuk ditonton oleh para penonton masih lagi sama-sama. Namun kita perlu yakin bahawa pawagam-pawagam akan dibanjiri oleh para penonton seperti sedia kala. Baiklah, kita ke segmen seterusnya di mana kita akan ke segmen Jurnal Finas. Apa yang menarik untuk minggu ini? Jom kita sama-sama saksikan. Tim produksi projek Super Tele Cikgu vs Hantu terbitan Mermaid Studios milik pelakon dan pengarah Liana Jazmi menerima kejutan apabila set penggambaran mereka dikunjungi Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa. Kunjungan itu merupakan sebahagian daripada program tinjauan mesra atau walkabout pemantauan prosedur operasi standard atau SOP penggambaran bersama Menteri KMM. Program yang berlangsung di Petaling Jaya pada 25 September lalu itu turut dihadiri
dihadiri pengerusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid dan Ketua Pegawai Eksekutif Finas yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri. Super telekomedi seram yang dibintangi Juliana Evans, Aflin Syauqi dan K. Rahman itu adalah antara penerima keran Finas. Saya gembira mendapat tahu daripada Finas dan lebih pada 100 penerbit penggambaran yang telah memohon permit daripada Finas. Satu jumlah yang besar dalam tempoh yang pendek kita buka. Artinya industri ini sudah mula bergerak semula. Pada 28 September lalu telah berlangsung satu sesi taklimat penyertaan delegasi Malaysia ke Program Perdagangan dan Antarabangsa Kandungan Global atau MIKCOM 2021 di Cannes, Perancis. Taklimat oleh Paul Barbaro yang mewakili penganjur digital MIKCOM merupakan perkongsian strategik dua hala berkenaan misi, agenda logistik, persediaan dan program-program utama bersempena MIKCOM 2021 yang turut disertai syarikat-syarikat produksi tempatan. Program 3 hari bermula pada 11 Oktober 2021 itu adalah sebuah acara tahunan perdagangan bagi pasaran kandungan hiburan. Sementara itu pada hari yang sama turut berlangsung sesi libat urus Finas bersama pelakon dan pengkarya muda secara dalam talian untuk mereka meraih peluang meningkatkan diri pada masa depan. Ketua Pegawai Eksekutifnya yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri mengalu-alukan golongan ini meningkatkan kemahiran dan pembelajaran dalam bidang lakonan dan perfilman menerusi kursus jangka pendek yang ditawarkan antaranya oleh Akademi Filem New York dan kampus Gold Coast Australia. Turut hadir pelakon seperti Eddie Ashraf, Nadir Nasa, Fimi Don dan Shazabe. Kelonggaran diberikan kerajaan di bawah Pelan Pemulihan Negara atau PPN bagi sektor industri kreatif menyaksikan sektor seni budaya antara yang turut kembali diaktifkan menerusi pelancaran Art in the City atau AITC 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Tan Sri Anwar Musa pada 30 September lalu. Dianjurkan Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya atau Cendana bertempat di KLPAC Sentul Park AITC 2021 juga bertujuan memberi inspirasi kepada masyarakat serta menyumbang kepada proses pemulihan negara melalui seni. Terus menjelajah dunia, filem seram roh bakal meresapi audiens Amerika Utaranya menerusi penayangan di virtual cinema dan day and date bermula 29 Oktober ini. Menggunakan judul Inggeris Soul, filem arahan Emir Izwan itu yang berlatar era period mengenai kejadian seram yang menimpa sebuah keluarga yang hidup di sebuah hutan terpencil selepas kedatangan seorang gadis misteri sudah mulai meraih perhatian. Roh juga sebelum ini malahan disifatkan pengarah terkenal Edgar Wright sebagai antara filem dengan garapan mengkagumkan. An-Naval mengharumkan nama negara di persada antarabangsa apabila dinobat sebagai filem cereka terbaik bagi kategori Debaran Jenayah pada Festival Filem Antarabangsa Tamil Toronto 2021 baru ini. Diarahkan oleh Saran Zack, filem Tamil tempatan itu dibintangi Sanggita Krishnasamy, Si Kumasaran, Vasan Sama, Yashini dan Suresh. Mula ditayangkan pada 26 September 2019, filem ini dihasilkan menerusi galakan dana kandungan digital Finas. Syabas dan tahniah daripada Finas. Ada idea hebat untuk sebuah dokumentari tapi mencari jalan untuk membawanya kepada audiens antarabangsa? My Dog Story Lab 2021 membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan dua mentor dokumentari bertaraf dunia iaitu Gary Cam yang pernah meraih pencalonan pada Oscars dan Jen Maude, bekas wartawan BBC dan pembikin filem dokumentari antarabangsa. Bengkel secara dalam talian yang mendapat dukungan MyCap dan Finas itu dijadual berlangsung antara 28 hingga 30 Oktober diikuti 11 dan 12 November kelak. Dibuka kepada ahli MyDogs dan MyCap, permohonan perlulah disertai idea secara bertulis dan juga video trailer, teaser atau babak utama dan dihantar ke info@mydogs.my sebelum 15 Oktober ini.
Filem pertama dihasilkan menerusi dana program TV/OTT di bawah program Dana Kandungan Digital atau DKD Finas iaitu Kampung Latah Kena Kuarantin meraih kutipan lebih RM1 juta sejak ditayangkan di Astro First pada 9 September lalu. Usaha Finas dengan kerjasama Astro itu dilihat berupaya mendorong dalam merancangkan serta menjana ekonomi industri perfilman tempatan. Filem produksi Megan M itu mengetengahkan gelagat melata sebagai subjek kepada latar cerita. Diarahkan oleh Azizi Adnan, filem komedi ini menampilkan Azhan Rani, Nazia Mustafa, Ida Moin, PS Mansur dan Din Latah sebagai teraju utamanya. Barbarian Invasion arahan Tan Chui Mui menembusi seleksi 110 tayangan filem cureka terbaik seluruh dunia pada Festival Filem Antarabangsa Vancouver ke-40 di Kanada sekaligus dijadual membuat tayangan perdananya untuk halayak antarabangsa pada 7 Oktober ini. Filem mengenai dilema seorang ibu tunggal itu dibintangi Pit Teo, Bron Palare, James Lee dan Zini Oi selain Chui Mui sendiri. Barbarian Invasion juga merupakan antara penerima dana kandungan digital atau DKD Finas. Syabas dan tahniah daripada Finas. Saya adalah seorang pengarah dokumentari, wartawan dan juga seorang penulis lah. Saya dah lebih kurang 20 tahun nak buat kerja ni. Diterbitkan oleh Malayan Film Unit pada 1963, ia bakal bersiaran secara eksklusif di Bernama TV melalui program retrospektif yang bersiaran pada setiap Khamis jam 8.30 malam. Penayangan ini merupakan antara usaha Finas dalam memperkasa penontonan khazanah kandungan negara bagi menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Siaran ulangan boleh ditonton di YouTube Finas Malaysia pada setiap Jumaat jam 9 malam. Bila saja menyebut nama Kamal Haasan, sudah pasti para peminatnya akan mengingati aksi lakonannya yang bersahaja dan sentiasa memberi kesan terhadap penontonnya. Pelakon filem Tamil ini juga pernah membintangi filem-filem dalam pelbagai bahasa dan dialek iaitu Malayalam, Hindi, Telugu, Kannada dan Bengali. Dilahirkan pada 7 November 1954 dan anak kepada D. Srinivasan, seorang peguam yang berpengaruh. Pada awalnya, beliau dinamakan sebagai Parthasarathi, namun kemudian bapanya telah menukarkan namanya kepada Kamal Haasan. Dua orang abangnya, Chara Husa dan Chandra Hassan, juga seorang pelakon, manakala kakaknya Nalini, seorang penari klasik India. Atas galakan daripadanya, Kamal Haasan kemudian menceburkan diri dalam dunia lakonan. Memulakan karirnya dalam bidang lakonan pada tahun 1960-an sebagai pelakon kanak-kanak dalam filem pertamanya Kalatur Kannama dan telah memenangi anugerah President's Gold Medal. Pada tahun 1975, beliau telah ditawarkan memegang watak utama menerusi drama Apurva Ragangal. Pada tahun 1983, menerusi filem Mundram Pirai, beliau telah memenangi National Film Award. Kemudian pada tahun 1987 dan 1996 sekali lagi memenangi anugerah National Film Award. Beliau telah memenangi 4 anugerah National Film Award dan 19 anugerah Filmfare Awards. Sepanjang karirnya sebagai seorang pelakon, beliau telah berlakon sebanyak 220 buah filem dan pada tahun 2019, beliau antara pelakon di India yang telah mencatat sejarah berlakon selama 60 tahun. Beliau menumbuhkan syarikat produksinya yang diberi nama Raj Kamal Film International dan telah menerbitkan beberapa buah filem. Sepanjang pelibatan beliau dalam bidang seni, beliau telah dinobatkan sebagai pelakon dan pembuat filem yang berpengaruh dalam industri perfilman Tamil. Beliau adalah artis pertama Tamil yang menukarkan kelab peminatnya kepada Pertubuhan Kebajikan dengan nama Kamal Welfare Association dan beliau terlibat dalam beberapa kerja amal. Selain itu juga, beliau juga aktif dalam bidang politik di India. Yes, kepada anda peminat-peminat filem Tamil pasti merindui kemunculan Kamal Haasan kan? Untuk mengubat kerinduan anda, selepas ini beliau akan muncul dalam sebuah filem baru. Pastikan anda saksikan. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya di mana kita akan ke segmen sutradara. Nak tahu siapa dalam segmen sutradara ini? Jom kita saksikan.
Saya Zan Azli, saya adalah seorang pengarah dokumentari, wartawan dan juga seorang penulis lah. Saya dah lebih kurang 20 tahun lah buat kerja ni. Antara dokumentari yang saya telah terbitkan, kebanyakan berkenaan dengan peperangan. So saya banyak pergi ke negara-negara yang konflik seperti Afghanistan, Lebanon, Syria, Selatan Thailand dan sebagainya. Saya buat dokumentari yang berkenaan dengan konflik-konflik kat negara-negara yang bergolak lah. Impresif. Barangkali itu paling sesuai untuk menjelaskan siapa Zan Azli, iaitu satu nama yang dikenali kerana ketelusannya dalam banyak pandangan yang dilontarkan, baik menerusi bicara mahupun filmnya. Galak membicarakan kritikan sosial, pengalamannya dalam dunia kewartawanan turut menyumbang dalam mencorakkan pandangan yang dilahirkan menerusi naskah beliau yang akhir ini menjurus kepada tema Countering Violent Extremism. Dalam kerjaya saya, kalau nak tengokkan dokumentari, banyak yang dah pernah dihasilkan. Dia banyak feature dokumentari lah, lebih kurang sejam lebih, 2 jam dan bersiri yang panjang lah. Kebanyakan dokumentari yang saya buat ni, saya suka buat solo, one man crew lah. Saya akan pergi shoot seorang, saya yang handle kamera, saya yang edit, saya yang masuk depan kamera, saya yang tulis skrip, semua saya. Kebanyakan filem-filem yang saya buat yang macam tu. Kebelakangan ni, banyak filem-filem yang saya buat sekarang dah ke arah bertemakan CVE ataupun Countering Violent Extremism. So filem-filem saya ni dia ada message untuk sampaikan adalah kita nak adakan satu masyarakat yang bersefahaman. Kita tak nak menggalakkan violence, keganasan dan ekstremisme lah. Dikagumi termasuk di pentas global dan banyak naskahnya meraih perhatian di pelbagai festival filem antarabangsa daripada Berlin ke New York, malah Bangkok dan Singapura. Akui anak jati Johor Bahru ini segalanya bermula dengan kerjayanya sebagai wartawan. Sebenarnya saya mulakan kerjaya saya sebagai seorang wartawan menulis dekat surat khabar. Kerja tu memang seronok. Saya boleh tengok benda yang berlaku dekat sekeliling saya ni, ceritakan balik kepada orang ramai. So daripada situ saya fikir, apa medium yang lain yang kita boleh gunakan untuk sampaikan cerita-cerita ni. Itu yang saya pergi lanjutkan pelajaran lagi. Saya belajar broadcasting, belajar perfilman, belajar radio. Daripada situ saya mulalah untuk angkat kamera untuk shoot. Mula-mula saya buat macam dokumentari pendek 2 minit, 3 minit, 4 minit, main-main je lah kan. Sekali tengok dokumentari tu boleh masuk film festival. Daripada situ minat makin meningkat kan. Itu buat dokumentari yang lagi panjang. Lepas tu mulalah channel TV yang tunjuk minat. Ada orang yang nak bagi dana, okey kita ambil kan. Dari situ saya makin berkembang lah buat cerita-cerita dokumentari ni. So kebanyakan konten yang saya buat sekarang, saya dah tak tengok diri saya sebagai seorang pengarah filem dokumentari lagi. Saya tengok diri saya ni sebagai seorang yang suka bercerita tentang kisah-kisah benar. Basically non-fiction lah. So saya akan buat filem, video, saya akan menulis, saya akan buat dokumentari audio untuk radio, untuk podcast. Ditanya bagaimana dunia kewartawanan yang membawanya menjelajah dunia termasuk di zon konflik mempengaruhi perspektifnya, ini jawabnya. Saya ada background kewartawanan. Kebanyakan dokumentari saya buat ni based on journalism lah. Dia banyak kepada fakta-fakta kena betul. Kita kena beretika yang betul. Kita kena respect subjek yang kita interview, kita shoot. Dulu masa saya mula pergi ke kawasan-kawasan yang bergolak ni, dia adventure lah. Tapi makin lama betul kahwin, betul ada anak sebagainya kan. Saya rasa macam dunia ni kalau tak aman tak best lah. Untuk anak-anak lah. So daripada situ persepsi saya mula berubah. Bukan untuk cari adventure lagi dah. Lebih nak cerita tentang keadaan yang sukar di tempat-tempat lain di dunia ni. Dan kalau boleh kita nak timbulkan macam discussion supaya orang boleh fikirkan cara-cara untuk dapatkan penyelesaian lah pada semua keganasan, violence dan peperangan ni lah. Itu jadi perception saya sekarang bila saya buat dokumentari. Dan apakah masih ada impian yang mahu dicapainya? Bersyukur yang sebenarnya kerjaya saya ni saya dah lakukan sesuatu yang saya suka. Tak semestinya filem saya kena blockbuster. Tak semestinya filem saya kena keluar wayang besar-besar. Objektif saya cuma nak bercerita. Kita cari audiens yang betul, kita ceritakan kepada audiens tu, kecil mana pun okey. Kalau kebetulan audiens tu besar, okey, kita kena cari audiens, kita cerita kepada audiens tu. Itu mungkinlah saya punya ambition. Itulah tadi kita dah bersama dengan sutradara kita pada minggu ini. Seronok kan? Baiklah, sekarang ni kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk layari laman web Finas untuk info-info menarik iaitu di www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas untuk like dan share dan komen. Okey? Itu saja untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Bye-bye. Selamat malam. Okay, so the local authorities are giving out food rations to the... Sebelum berpisah, kita saksikan sedikit filem dokumentari hasil karya pengarah Zan Azli. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan.